Pengenalan. DBP ataupun Dewan Bahasa atau Pustaka daripada asal dikenali sebagai Badan Pustaka ditubuhkan di Johor Bahru, Johor pada 22 Jun 1956 dan dijadikan sebagai sebuah jabatan kecil di bawah naungan Kementerian Pelajaran. DBP dalam usaha mengembangkan bahasa Malaysia Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai bahasa rasmi negara selepas negara mencapai kemerdekaan. Sebagainya, sebuah badan berkanun di mana mempunyai struktur organisasi yang besar. Terdapat satu bahagian yang bertanggungjawab dalam menyediakan latihan dan dikenali sebagai Bahan Sumber Manusia (BSM) yang bertanggungjawab dalam mengemaskan hal-hal berkaitan dengan sumber manusia. Akademi DBP dan bahagian dipertanggungjawabkan kepada 3 orang kaki tangannya yang kelulusan Dr. Falsafah dalam pelbagai bidang linguistik, di mana kaki tangan ini akan menyediakan latihan dalam mengajar pihak luar dalam penggunaan bahasa Melayu dan dengan tepat meliputi berkomunikasi, penulisan dan lain-lain penggunaan. Objektif dan kajian. Keperluan dalam latihan dalam sesebuah organisasi dapat dikenal pasti. Kebolehan dan keupayaan seorang staf dalam menjalankan tugas dapat dikenal pasti. Tahap signifikasi sesuatu latihan dalam membentuk sahsia dan peningkatan. Hasil sumber manusia dapat dikenal pasti supaya dapat berasingan dengan cekap. Adakah fungsi latihan yang dijalankan bermanfaat atau tidak diketahui? Setiap latihan yang diberikan kepada staf dapat diaplikasikan atau diperlukan diperbaiki juga diketahui. Analisis keperluan latihan kepada organisasi. Objektif ataupun kepentingan untuk analisis keperluan latihan. TNA. Ini adalah mengenal pasti apakah jenis latihan yang diperlukan. Di samping itu, TNA akan membantu mengenal pasti pelatih yang sebenarnya di mana dapat membezakan keperluan latihan dan keperluan bukan latihan. Selain itu, TNA juga mengelakkan berlaku latihan dasar kehendak oleh sesetengah pihak kerana sesuatu latihan yang disediakan menjadi input asas dalam pembangunan modul latihan. Dewan Bahasa dan Pustaka turut menggalakkan kaki tangannya yang mempunyai grade jawatan 41 dan ke atas menyumbangkan pelajaran mereka ke universiti disebabkan usaha sebegini. Pihak DBP berjaya melahirkan banyak kaki tangan yang memiliki kelulusan PhD dan sarjana, di mana usahanya dapat membantu loncatan kepada organisasi yang tinggi dalam proses melahirkan sesuatu lebih banyak kaki tangan yang berkelulusan tinggi kepada berilmu serta dapat bersaingan. Setiap kaki tangan dalam organisasi DBP amat diperlukan latihan meningkatkan kerjaya mereka, di mana menyediakan latihan dalam turut disediakan dan diberikan berdasarkan permintaan individu dalam organisasi tersebut. Analisis keperluan latihan kepada organisasi. Selain itu, daripada menyediakan latihan kepada pihak pengurus Dewan Bahasa dan Pustaka turut menawarkan program beasiswa khas untuk kaki tangan organisasi yang ingin mempunyai naluri dan melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi, di mana kemudahan mereka yuran seperti yuran pengajian yang penuh serta allowance sara hidup ketika melanjutkan pengajian mereka
akan disediakan oleh pihak pengurusan bahagian sumber manusia Dewan Bahasa dan Pustaka. Kursus-kursus singkatan dalam jabatan. Kursus-kursus ataupun latihan-latihan yang lazimnya disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka kebanyakannya adalah bersesuaian dengan etika pekerjaan oleh pejabat awam. Setiap pejabat awam dihendaki menyempurnakan sepenuh kursusnya yang berjalan selama 7 hari berdasarkan garisan panduan Jabatan Perkhidmatan Awam, dan pejabat awam perlu menyempurnakan 3 kali kursus selama 7 hari dalam tempoh setahun ataupun mempenuhi syarat dalam perkhidmatan serta syarat kenaikan pangkat ataupun jawatan, di mana bahagian sumber manusia dan akademik DPP akan menjadikan segala latihan dan kursus tersebut. Kursus singkatan luar jabatan. Bahagian pembangunan sumber manusia DBP juga mengenali kursus jangkaan pendek dalam kaki tangan DBP, di mana mereka akan dihantar dalam atau luar negara. Lembaga pengarah DBP akan bertanggungjawab untuk menentukan tempoh jangka masa kursus-kursus tersebut berdasarkan kesesuaian kursus-kursus yang diperlukan. Kesimpulan, jika dilihat dari sudut peningkatan kerjaya, analisis yang diperlukan dalam latihan satu langkah ataupun jalan penyelesaian dalam meningkatkan keupayaan diri dalam sesuatu organisasi tidak dikira awam atau swasta. Oleh itu, analisis keperluan latihan dalam organisasi adalah amat penting kerana kaki tangan perlu perkembangan terbaru semasa, dan ini hanya boleh dicapai melalui analisis keperluan latihan. Memandangkan pihak DBP memahami kepentingan analisis keperluan latihan, semua kaki tangan organisasi diwajibkan mengemasinikan diri sendiri dalam peningkatan kendiri, di mana peningkatan ini sewajarnya maklumat organisasi DBP. Sekian, terima kasih.